saya akan menerangkan mengenai tajuk webinar kumpulan kami, iaitu ancaman skamer di kalangan pesara dan pejawat awam di Malaysia, di mana tujuan program diadakan adalah untuk memberi maklumat dan info tentang wujudnya ancaman skamer ke atas pesara dan pejawat awam. Program ini juga memberi pendedahan mengenai modus operandi skamer ke atas pesara dan pejawat awam, di mana penipuan terhadap pejawat awam oleh skamer terdiri daripada dua cara, iaitu penipuan melalui cara penjenayah menyamar sebagai pegawai awam atau pihak berkuasa berkaitan kes jenayah atau percukaian. Seterusnya adalah penipuan melalui penjenayah menjalinkan hubungan cinta atau love scam di antara pejawat awam atau pesara. Menurut data Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia, sebanyak 98,607 kes penipuan dalam talian dengan kerugian dianggarkan bernilai 3.3 bilion dilaporkan di seluruh negara bagi tempoh tahun 2017 hingga tahun lalu. Kes penipuan dalam talian atau seperti Macau Scam, Love Scam dan e-belian di ibu negara merekodkan peningkatan. Latar belakang penyelidikan. Yang pertama adalah untuk menerangkan mengenai penipuan. Penipuan atas talian atau dikenali sebagai scammer menjadi suatu jenayah yang membimbangkan yang sering berlaku di kalangan pejawat awam dan pesara di Malaysia. Saban hari kita melihat lebih banyak kes-kes penipuan ini dengan mendatangkan kerugian yang banyak dari ribuan ringgit kepada jutaan ringgit, sehingga ada di kalangan pejawat awam hilang harta benda dan wang ganjaran pencen yang diterima. Penipuan skamer terdapat dalam beberapa bentuk. Antara bentuk yang popular dan sering digunakan oleh skamer adalah seperti Macau Scam, Love Scam dan e-belian. Saya akan menerangkan sedikit mengenai Macau Scam. Apa itu Macau Scam? Macau Scam, menurut PDRM, sedikit penipuan yang dikenali sebagai Macau Scam didalangi oleh penduduk tempatan dan warga asing yang cuba memperdaya mangsa dengan membuat panggilan mengatakan mereka daripada pihak berkuasa atau institusi keuangan. Ianya biasanya dilakukan menggunakan talian antarabangsa dari lokasi seperti China, Taiwan, Hong Kong dan ada juga di negara kita. Nama Macau Scam tapi sebenarnya adalah ada yang juga berpengkalan di Malaysia. Sebenarnya saya menerangkan mengenai Love Scam. Apa itu Love Scam? Ancaman jenayah penipuan pencintaan atau Love Scam merupakan jenayah cyber atau komersial yang mensasarkan wanita, terutamanya wanita profesional, hingga mengakibatkan kerugian berjuta ringgit kepada mangsa dan juga negara. Di mana menurut Nur Azlina pada tahun 2008, penipuan cinta dalam talian atau love scam merupakan satu bentuk jenayah komersial, iaitu penjenayah menjalinkan hubungan cinta palsu dengan wanita demi menipu dan mengauk keuntungan dengan mangsa dalam bentuk wang atau seksual. Penggunaan medium Facebook merupakan medium paling ketara wanita terjebak dalam kes penipuan cinta cyber. Dan yang terakhir adalah bentuk penipuan adalah e-belian. E-belian merupakan platform perniagaan di atas talian yang menjadi pilihan ketika ini. Namun di sebalik perniagaan ini terdapat individu mengambil kesempatan dengan mengiklankan produk yang tidak wujud. Aktiviti penipuan lebih banyak dilakukan secara dalam talian kerana ia mudah dilaksanakan dan sukar dijejaki oleh pihak berkuasa. Penipuan terhadap pembelian di dalam talian membabitkan aktiviti jual beli barangan baru dan terpakai termasuk kereta, telefon bimbit, barangan elektronik, haiwan peliharaan, barangan hobi,
serta kemudahan rumah sewa. Okey, saya akan menerangkan berkenaan dengan tindakan. Okey, sebelum program, kami telah membuat kertas kerja dengan tajuk ancaman skamer di kalangan pesara dan penjawat awam di Malaysia. Kertas kerja ni telah mendapat kelulusan dari penyelaras kursus modul pembangunan masyarakat 3 lah. Jadi setelah berbincang dan mengambil keputusan, program webinar ini dilaksanakan melalui medium Facebook Live. Pemilihan penceramah pula telah dibuat berdasarkan kesesuaian tajuk dan kemahiran daripada penceramah. Jadi kami telah memilih pegawai siasatan jenayah komersial di Ibu Pejabat Polis Daerah Termelo, iaitu Tuan Inspektor Muhammad Isa bin Yaakob alias Sabtu. Setelah mendapat persetujuan dari penceramah, tarikh pelaksanaan program ni telah dirancang pada 19 Jun pada pukul 9 pagi menggunakan saluran Facebook Live lah. Jadi untuk program ni, moderator kami adalah Encik Zakaria selaku moderator dan juga ahli kumpulan kami. Okey, tarikh pelaksanaan program kami adalah pada 19 Jun 2022, iaitu hari Ahad. Masa 9.30 pagi sehingga 11 tengah hari. Penceramah adalah Inspektor Muhammad Isa bin Yaakob alias Sabtu dengan tajuk yang telah kami pilih. Jadi khalayak sasaran kami pada hari itu, alhamdulillah seramai 40 orang peserta telah mengikuti program kami di saluran live Facebook lah. Okey, tentatif program kami start pada pukul 8 pagi untuk pendaftaran peserta melalui link Google Form. Lepas tu pukul 8.30 ada ucapan alu-aluan daripada pengarah program. 9.30 pagi slot 1 iaitu slot penceramah. 10.30 pagi kami ikuti dengan slot kedua iaitu sesi soal jawab, dan 11 pagi program kami tamatlah. Maksudnya itu komunikasi. Sebelum webinar ini berlangsung atau berjalan, terdapat dua cara yang kami gunakan untuk berkomunikasi di antara peserta dan juga penceramah. Untuk berhubung bersama pihak IPD Temerloh, kami menggunakan cara komunikasi melalui panggilan telefon, email dan juga aplikasi WhatsApp. Cara komunikasi ini bertujuan untuk mendapat persetujuan daripada pihak PD untuk memberi sedikit ilmu ataupun berkongsi ilmu yang mereka ada dan penyertaan mereka untuk program yang kami akan adakan ini. Medium yang kami gunakan ini amat memberi kesan yang positif dan menerima maklum balas yang cepat daripada pihak IPD. Cara ini amat mudah diguna pakai dan senang walaupun kita tidak dapat bersua muka secara fizikal. Komunikasi bersama peserta juga kami lakukan sebelum diadakan program ini. Cara yang kami gunakan adalah menggunakan platform WhatsApp untuk memberi pendedahan dan hebahan tentang program yang kami akan adakan ini. Dan cara yang kedua melalui Facebook yang kami adakan secara live. Komunikasi yang diadakan ini melalui aplikasi Facebook secara live ni maknanya kita dapat maklum balas yang lagi cepat dan mendapat penyertaan yang melebihi daripada 40 orang. Dengan cara komunikasi ini amat berkesan untuk zaman sekarang dan hanya menggunakan hujung jari sahaja untuk kita mendapat maklumat, memberi hebahan atau apa saja. Itu saja. Sekian, terima kasih. Secara keseluruhan, program seperti ini boleh dianjurkan lagi kerana ianya lebih mudah untuk dilaksanakan berbanding dengan secara fizikal. Program ini merupakan satu kejayaan kepada kami kerana apa yang kami rancang dari awal proses berjaya dilaksanakan tanpa sebarang masalah. Komunikasi dengan pihak penceramah berjalan dengan lancar walaupun kami hanya berhubung melalui aplikasi WhatsApp tanpa bersemuka untuk membincangkan atau cara program ini. Penceramah juga jelas dengan segala objektif yang telah kami senaraikan sebelum program ini bermula. Segala slide yang digunakan oleh penceramah juga padat dan mudah untuk difahami oleh semua. Sesi soal jawab juga berlangsung dengan lancar. Melalui soal jawab tersebut, jelaslah peserta yang hadir berminat dengan program yang dilaksanakan. Peserta juga memberi kerjasama yang sangat baik
walaupun jemputan kami hanya melalui link dan poster yang diedarkan pada aplikasi WhatsApp. Sambutan peserta juga di luar jangkaan kami kerana webinar ini membuktikan betapa rakyat Malaysia berminat untuk menyertai program ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Samsul Hadi bin Muhammad Nasir, nombor matrik 276325. Rumusan yang saya boleh dibuat ialah skamer merupakan sedikit jenayah terancang yang mengaut keuntungan dengan menyebabkan beribu-ribu mangsa yang terperangkap dan menghadapi kesukaran di masa depan. Individu yang menerima panggilan yang melibatkan urusan rasmi harus sentiasa berwaspada dan tidak mudah percaya dengan kata-kata pemanggil. Penerima panggilan juga tidak seharusnya memberi maklumat peribadi kepada pemanggil sekiranya pemanggil mengarah untuk memberi maklumat peribadi seperti nombor akaun bank dan nombor kad pengenalan. Sekiranya penerima panggilan masih berasa muskil, mereka boleh menghubungi talian rasmi organisasi yang telah dinyatakan oleh pemanggil bagi mendapat pengesahan. Di samping itu, penerima panggilan harus sentiasa berfikir panjang sebelum memberi maklumat peribadi kepada pihak yang tidak dikenali. Hal ini demikian kerana manusia terlalu mudah terpedaya dengan tipu-tipu daya mereka ini. Oleh yang demikian, untuk menyelesaikan masalah penipuan skamer dalam talian, ia bukan hanya soal agensi penguatkuasa undang-undang, malah rakyat harus mengikut nasihat pihak berkuasa untuk mengelak daripada terlibat dalam kegiatan haram ini. Mereka juga mesti melaporkan kepada pihak polis jika terjumpa penipuan skamer ini. Begitu juga, hakim mempunyai kewajipan untuk mengenakan hukuman yang lebih berat kepada penjenayah penipuan makau skam dalam talian, menjadikan pengajaran bagi mereka. Begitu juga, hakim mempunyai kewajipan untuk mengenakan hukuman yang lebih berat pada penjenayah ini. Modus operandi makau scam telah mendatangkan pelbagai kesan negatif kepada pelbagai pihak, terutamanya kepada mangsa. Kesan-kesan tersebut harus dilihat dari pelbagai perspektif agar dapat dijadikan pengajaran kepada semua pihak. Akhir kata, orang ramai harus mengambil berat tentang pengajaran yang diperolehi daripada penipuan skam ini agar tidak menjadi mangsa seterusnya. Justru semua pihak harus terlibat dalam mengatasi masalah penipuan makau skam ini.